Kasiro diucapkan kepada audiens yang hari ini kita tertanya terlebih. Tuan-tuan muslimin, muslimat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya menyerahkan majlis kepada Fadil Ustaz dan Rahman Al-Fari yang dibantu Dr. Rashid untuk mengendalikan wacana kita pada malam ini. Dengan segala hormat dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Majlis wacana kemerdekaan Islam Malaysia pada hari ini mengalu-alukan kedatangan tiga ahli panel kita. Yang berbahagia Fatih YB Ustaz Ni Muhammad Ibn Abdul Aziz, Ketua Pemuda Dewan Pengepas Malaysia. Panel yang kedua Saudara Ayah Khairil Haruddin Naib, Ketua Pemuda Dewan Pengepas Malaysia. Dan yang ketiga Saudara Syahid Sulaiman, Pengarah Strategi Dewan Pengepas Malaysia. Juga berhormatin tuan-tuan juga kedatangan Fadil Ustaz Afnan Hamidi, kita Datuk Tayyib Rahmuddin sebagai Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Pulau Pinang. Dan seperti mana yang kita pahami, kita akan membahagikan wacana kita pada malam ini kepada dua bahagian. Yang pertamanya, kita akan mendengar pidato kemerdekaan yang akan disampaikan secara tuntutannya oleh panel yang ketiga dulu, kemudian panel yang kedua, kemudian panel yang pertama, dan kemudian dalam fasa yang kedua kita akan membuka seluas-luasnya kepada hadirin dan hadirat sekalian, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk bertanya apa saja soalan, untuk melihat bagaimana kepimpinan Dewan Pengepas Malaysia akan memacu negara pada PRU ke-14 nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, marilah kita bersama-sama merenung satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita orang Melayu Islam baca ayat kan Allah Subhanahu wa taala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sekeliling kita, langit yang kita tongkat, bumi yang kita pijak ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau orang lahirkan apa yang ada di dalam dirimu atau kamu sembunyikan, nescaya Allah SWT pasti akan menghitung. Jadi itulah hakikat yang kita perlu sedar. Hakikat yang dibawa oleh Parti Islam Malaysia PAS, bahawa kita ni menumpang di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini milik Allah, langit ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang hormat sekalian, kita merdeka 58 tahun. Betul ke kita merdeka? Beberapa soalan nanti akan dijawab oleh ahli panel kita. Betul ke kita merdeka? Apa pengertian kemerdekaan? Tadi ahli panel kita akan urai itu kita wacana kemerdekaan selamatkan Malaysia. Pemuda PAS nak menyelamatkan Malaysia, insya-Allah. Apa nilai kemerdekaan kita?
Kita pernah dijajah sebelum ini oleh Portugis, pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh British, pernah dijajah oleh Jepun. Last kali Belanda, British main menjajah negara kita. Kemudian diberikan kemerdekaan 58 tahun yang lalu. Jadi saat ini kita akan mendengar apa yang akan diucapkan oleh panel kita. Maka dengan tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya menjemput saudara saya Sulaiman untuk berpidato. Pidato yang pertama, dipersilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rapatkan tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kamu mahu menghitung akan nikmat-nikmat Allah atas kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Terima kasih kepada adik saya IR Faiz dan moderator kita pada malam ini. Dan kita hormati dan kita segani yang berhormat Ustaz Imam Abdul, Ketua Popular Masyarakat Malaysia yang juga di Parlimen Mas. Dan kita hormati Komiti IR Haji Zahid Rizal Sudah Ketua Pemuda Dewan Masyarakat Malaysia. Yang saya hormati kader saya Ustaz Afnan selaku Ketua Pemuda Pulau Pinang, dan kiranya ketua kepada segala syabab pemuda-pemuda Zulullah di bumi di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz, insyaAllah. Yang saya hormati juga pimpinan-pimpinan kawasan, pimpinan-pimpinan pemuda-pemuda kawasan, hadirin-hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir, dan adik-adik yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah dapat kita bertemu malam ini dalam suasana yang saya kira sangat ceria. Dan kita pastinya mahu menantikan apakah pengisian atau jihad yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan pemuda khususnya yang berhormat Ustaz Imam Abdul. Sebagai permulaan bagi saya dalam masa yang sekolah ini, saya mau mengajak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin-hadirat untuk kita merenung kembali akan pengertian kemerdekaan yang kita ada selama ini. Kita diajar di sekolah dahulu, apabila kita merdeka bermakna kita bebas daripada penjajah. Mana katanya penjajah itu ialah bangsa asing datang ke bumi kita ini dan keluar daripada bumi kita ini, dan anak watan akan menjadi pemimpinnya. Maka jika dipahami akan konteks ini, ia jauh berbeza dengan prinsip atau konsep futuhat yang dibawa oleh Islam, sebagaimana yang diwujudkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi anak janji negeri Mekah, diberitakan berhijrah ke kota Madinah. Kalau ikut tarikh sekarang ini, orientalis menyebut baginda Nabi dan sahabat-sahabat juga ialah golongan penjajah, kerana datang daripada Mekah pergi ke Madinah, tubuh kerajaan di bumi Madinah. Dan sampai ke peringkat dah bina kekuatan baginda Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat, bina kekuatan di bumi Madinah, mau pulang ke kampung halaman, ke bumi Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah. Dalam konteks ini, golongan Orientalis Barat tanpa segan silu menyebut baginda Nabi dan sahabat-sahabat boleh dikira sebagai golongan berkhianat kepada tanah air sendiri, kerana keluar dari tanah air, bina kekuatan di luar, serang kampung halaman. Jadi inilah salah faham konsep kemerdekaan yang kita diada selama ini. Dan sudah pasti dalam Islam konsep kemerdekaan ini sebenarnya yang telah dituliskan oleh
Tuan Guru Presiden Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Hawang dalam keputusan kemerdekaan beliau menyebut bahawa Islam datang, mesejnya ialah rahmat untuk semua dan kita mahu bebaskan daripada bentuk kezaliman dan kejahilan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berbesar hati dapat bersama dengan orang Penang pada malam ini. Biasa orang Penang ni kenal dengan anak mami, tapi selama saya kawan dengan staff kan, dia nak bawa lagi lah saya jumpa dengan anak mami. Habis-habis pun dia bawa saya pergi kena kambing kampung pelet, nasi kandar lain dia ke, nasi kandar beratok macam mana pun dia nak bawa lagi. Jadi insyaAllah pada malam ni tengoklah kalau ada rezeki kita boleh ketemu lah apa yang saya sebutkan tadi. Tapi istimewanya tuan-tuan dan puan-puan di bumi Penang ini ialah kita dalam suasana hidupnya dalam suasana yang sangat majmuk. Kita hidup di Penang ini, saya pun di Selangor, di Kuala Lumpur, walaupun asal dan di negeri Kelantan. Penang, Selangor ini model satu bentuk bernegara dan bernegeri bermasyarakat dalam konteks masyarakat majmuk. Kita boleh hidup, jiran kita orang Cina, jiran kita orang India, majikan kita mungkin orang Cina, pekerja kita mungkin orang India, rakan-rakan Jawa kita mungkin orang Melayu, dan mungkin ada orang-orang bangsa-bangsa lain. Dan inilah keunikan yang ada di bumi Penang yang saya usahakan dapat bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini. Cumanya dalam konteks kita ini sudah 58 tahun kita merdeka, adakah kita benar-benar merdeka? Dan sebagaimana orang Melayu di Pulau Pinang ini satu topik yang sensitif lah. Adakah kita orang Melayu di bumi Pulau Pinang ini benar-benar dapat mengaku bahawa orang Melayu itu masih ada ketuhanan Melayu? Ini bunyi macam perkasa lah pula, tapi sebagai anak jati negeri Pulau Pinang, ini persoalan kita. Sejauh mana kita menghayati pengertian kemerdekaan dan sejauh mana kita benar-benar merdeka. Jadi dalam konteks hubungan kita dengan sesama bukan Islam, bukan Melayu ini, sudah pasti banyak kita nampak dari segi politiknya berbeza. Politiknya di Pulau Pinang ini, pimpinan atasannya lebih nampaknya pada kaum-kaum lain. Dan dalam aspek politik dan aspek ekonomi juga perkara yang sama. Perkara yang sama juga kita dapat lihat orang kaum Cina menguasai aspek ekonomi. Maka disinilah menuntut kepada satu bentuk tindakan yang bersepadu khususnya di kalangan orang Melayu di bawah pimpinan PAS itu sendiri untuk mengembalikan kuasa ekonomi dan kuasa politik umat Islam pada tangan anak-anak Melayu ini. Maka saya kira untuk persoalan pertama ini sekali itulah saya punya pembuka bicara. Saya berikan lebih ruang kepada Tuan Haji IR kita, Haji Khairi dan juga Haji Sesni Abdul untuk berkongsikan pandangan-pandangan mereka berkenaan dengan konsep wacana kita pada malam ini. Dan saya sedia, saya lebih gemar untuk mendengar apakah komentar-komentar, apakah soalan-soalan, apakah idea-idea daripada anak-anak Mami Penang ini. InsyaAllah kita akan bawa untuk kita bawa satu bentuk gerakan yang lebih bersepadu untuk kita bawa Malaysia ini ke arah yang lebih sejahtera. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Saudara Syahid. Seterusnya ini ada permintaan kepada, kalau boleh ya, kita minta kita berdiri ke depan, tak nampak. Dengar tadi. Ya. Di sebelum kita jemput panel seterusnya, ini nak baca sikit. Apa ada Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kenal siapa Dr. Burhanuddin Al-Helmi? Kira-kira Presiden PAS yang ketiga. Masa tu dia panggil YDP. Presiden PAS yang ketiga masa tu. Pada tanggal 24 Ogos 1957. Kita merdeka 31 Ogos. Ini ucapan dia pada waktu 24 Ogos 1957 dalam satu ucapan dasar disebut kemerdekaan bangsa dan Musa sepenuhnya belumlah lagi berarti tercapainya cita-cita PAS dan belumlah dihitungkan telah merdeka sepenuhnya, melainkan setelah berjalan hukum-hukum Islam pada orang seseorang, pada masyarakat dan negara.
mudah untuk kita fahami. Jadi tanpa membuang masa, saya dan segala bapa yang mempersilakan adik saya naik untuk muda yang berlepas spesial tu yang mereka tidak. Ada dua. Satu,
Sama ada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini nak bermain-main persepsi dengan kami, datang saja nak anjing kata orang. Ataupun kedua, tuan-tuan datang untuk menambahkan lagi keyakinan tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dengan parti Islam Special Kelas. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, mana satu? Nombor satu bukan nombor dua? Nombor satu bukan nombor dua? Sebab itulah kita mengadakan program wacana kemerdekaan ini. Kerana di sinilah kita mahu menurunkan segala idea-idea dan pandangan kita terhadap rakyat dan memperkenalkan Dewan Pemuda PAS Malaysia sesi yang baru, sesi yang dipimpin oleh Fadil yang berhormat Ustaz Abdul kepada rakyat. Apa yang kami boleh tawarkan kepada rakyat? Dan mukadimah kami ialah kami membicarakan tentang definisi kemerdekaan melalui konteks Dewan Pemuda PAS Malaysia. Dia akan dipertekankan dengan lebih detail oleh yang berbahagia atau yang berhormat Ketua Pemuda selepas ini. Apa yang boleh kami fahami dari sudut pandangan saya secara personal, maksud kemerdekaan ialah apabila kita bebas pemikiran kita daripada bertuhankan selain daripada bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala. PAS komited terhadap perkara ini. Kita berpegang kepada segala penataan yang telah ditetapkan di dalam perlembagaan PAS. Kita komited untuk membawa PAS walaupun kita dibenci oleh kawan dan kawan. Hasilnya kita ditekan daripada segala senang, daripada segala segi dan segala segenap sudut. Namun janji Allah itu benar. Allah kata dalam surah tadi, kalau kamu berpegang kepada janji Allah, kalau kamu istiqamah terhadap perkara-perkara yang Allah Ta'ala bawa, yang nyatakan di dalam Al-Quran, jangan gentar, kamu kena tenang. Sebab janji Allah itu benar dan Allah bersama dengan orang yang benar. Inilah definisi kemerdekaan. Apabila kita hanya bertuhankan hanya kepada Allah, tidak kepada orang lain. Kita tidak fleksibel kepada perkara-perkara fundamental. Kita hanya fleksibel pada perkara-perkara yang bersifat kepada strategi, bersifat kepada taktik, yang membolehkan ulama-ulama kita melihat, membaca strategi-strategi tersebut dalam keadaan semasa, waqi, dan juga dalam keadaan uruf setempat. Inilah dia Parti Islam Special Kelas. Dan pemuda kami komited bersama dengan PAS dan kepimpinannya. Kami komited bersama dengan Tuan Guru Presiden dan kepimpinannya, selagi mana Tuan Guru Presiden dan kepimpinannya serta Majlis Syura Ulama berpegang teguh kepada dasar dan perlembagaan PAS yang kita berteraskan kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas para ulama. Dan PAS akan terus komited dan istiqamah terhadap perkara ini. Kita bukan macam UMNO. Setelah 58 tahun merdeka, UMNO teruklan. Dan di antara bangsa yang terbaik oleh UMNO dan juga Barisan Nasional adalah rakyat Pulau Pinang. Adalah rakyat Pulau Pinang. Izinkan saya membaca satu kajian. Mantan Ketua Setiausaha Kementerian Tanah dan Koperasi, Profesor Datuk Dr. Nik Muhammad Sin Yusof berkata, kajian lain pula mengatakan daripada 32 juta ekar tanah di Semenanjung, hanya 11% sahaja berstatus tanah rizal Melayu. Yang sepatutnya konsisten kekal 50% tanah rizal Melayu di Semenanjung, di sepanjang Malaysia. Itu termaktub oleh Majlis Raja-Raja. Kalau kita buka tanah untuk pembinaan, tanah itu tanah rizal Melayu, maka ia perlu digantikan dengan tanah halal. Itu syaratnya. Saya baca lagi. Selain daripada itu, satu kajian lain mendapati di Pulau Pinang hari ini tidak lagi wujud tanah rizal Melayu. Saya
anak kita apabila kita berada dalam negara kita. Itu belum kita membaca kepada statistik kehadiran pekerja-pekerja asing. Yang sekarang ini jumlah pekerja asing adalah sebanyak 7 juta orang. Dan yang lebih menyedihkan, hanya 2.1 juta sahaja yang berdaftar secara sah. Baki 4.9 juta lagi masuk dalam keadaan tidak sah. Dalam keadaan perangkaan ini yang menyebabkan banyak mahasiswa kita yang menganggur, Menteri Dalam Negeri, iaitu Timbalan Perdana Menteri sekarang, menyatakan hasratnya terbaru untuk menambah lagi kemasukan pekerja asing sebanyak 1.5 juta daripada Bangladesh, menjadikan jumlah keseluruhan 8.5 juta. Tuan-tuan dan puan sekalian, rakyat Malaysia berjumlah 30 juta. Kalau adanya mereka sekarang ini, mereka akan konsium 1/3 daripada rakyat Malaysia. Dalam arti kata lain, merdeka kita. Kita duduk kat bumi mana ni? Kalau tuan-tuan tak percaya, boleh datang masa raya pergi ke Bandar. Tengok siapa yang beraya di Bandar. Tuan-tuan ke ataupun tuan-tuan berada di negara yang lain. Inilah dia yang berlaku dalam negara kita. Sehingga kan kontrak untuk bukuh diberikan kepada pekerja asing daripada Vietnam dan juga daripada Bangladesh. Itu belum di sektor pembinaan dan juga sektor perdagangan. Dalam ucapan mukadimah saya ini, saya ingin membuka pemikiran tuan-tuan sekalian. Apakah kita telah merdeka? Kalau rejim UMNO dan Barisan Nasional masih terus berkuasa, kemerdekaan kita akan tergaya. Sebab itulah kita kena terus bekerja dan terus bekerja. Kerana kita yakin dengan kerja kita yang ikhlas kepada Allah dan kita mendambakan, kita berdoa kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada kita dalam kita membawa mesej Islam yang murni ini, yang menjadi rahmat kepada seluruh alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.